Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada pagi berbagi kita menyambung, walaupun lambat sikit, kita sambung sikit perkongsian kita. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita, dapat kita jadikan satu perkara yang berguna. Dan insya-Allah seperti biasa kita mulakan dengan asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahhar Tayyib Sayyid Rasul Nabi, Rasul Rahmah Kusam, Jami' Muktaf Mukafi, Rasul Malahim, Rasul Raha Kamil Iklil Muddathir, Muzammil Abdullah Habibullah Safiyullah, Najiyullah Kalimullah, Khatimul Rusul, Khatimul Anbiya, Muhyi Mundi Muzakir, Nasir Mansur, Nabi Rahmah, Nabi Taubah, Harisun alaikum, Ma'alum Syahir Syahid, Syahid Masyhud Bashir Mubashir Nadhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Khatibul Umami Alamul Huda Kashiful Kurabi Rafi'ur Rutabi Izzul Arabi Sahibul Faraji Asma'un Nabi Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Apa khabar sedang nurtizen sekalian? Apa khabar ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Walau di mana anda berada, saya mendoakan anda terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipelihara daripada wabak dan juga penyakit dan juga daripada perkara yang tidak kita ingini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, pada pagi berbahagia ni, jadi syukur Allah Subhanahu wa taala. Kita lambat sikit, ada beberapa hal sikit, tapi dapat kita teruskan untuk perkongsian kita. So, jadi pada pagi yang berbahagia ni, kita akan kongsikan satu perkara mengenai tentang kehidupan. Seperti biasa, pengurusan emosi, kita bincang berbagai-bagai. Kita bincang circle of tolerance, alhamdulillah. Kita dah bincang mengenai bagaimana perkara evolusi circle of tolerance. Maksud kalau kita buat satu benda tu, Allah Subhanahu wa taala akan maknanya bagi kita pengetahuan untuk kita perkembangan. Kemudian kita telah bincang dan kongsikan apa lagi mengenai benda yang memerangkap jiwa kita. Tidur kan? Tak apa, alhamdulillah. Okey, apa lagi? So maksudnya, dan kemudian semalam kita kongsikan
macam mana perkara yang menyebabkan kita boleh ceria, tenang dan sebagainya. Dan untuk keberkatan umur, kita kena banyakkan selalu circle of tolerance, maknanya banyakkan kita buat satu benda. Circle of tolerance kita tu kita lengkapkan lagi banyak lagi bagus, lagi banyak lagi bagus, lagi banyak lagi bagus. Nah, sebab dengan kita banyak buat circle of tolerance, banyak kita membuat sesuatu, dan itulah rasa keberkatan umur ataupun keberkatan masa bagi seseorang. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Hari ini, pagi ini kita nak kongsikan mengenai sama juga, iaitu ketenangan hati. Ketenangan hati. Dalam hidup kita ni, yang penting apabila seorang itu tenang. Kenapa kita sebut maknanya begitu? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang bakal ahli syurga itu sebagai orang yang berjiwa yang tenang. Dalam Quran Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan redha lagi diradai, fadkhuli fi ibadi, baliklah kamu ke dalam masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Circle of action, circle of action, circle of tolerance tu ada satu bab lain, selalu kan tertukar. Circle of action sebut tadi, banyakkan circle of action hidup. So maknanya orang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan syurga di akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan syurga itu di dunia lagi. Ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, saya sayangi sekalian. Apakah syurga di dunia? Syurga di dunia adalah ketenangan hati. Tenang ni disebut sebagai jannatul ajilah, syurga yang telah yang didahulukan. Jadi maknanya bakal ahli syurga Allah panggil sebagai orang yang tenang hati dia. Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak bagi syurga dekat akhirat, Allah akan bagi syurga di dunia lagi. Apakah syurga di dunia? Syurga di dunia iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ketenangan hati. Allah Subhanahu Wa Taala jika mahu mengurniakan, auzubillah, seseorang itu neraka dekat akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan neraka itu di dunia lagi, auzubillah min zalik. Apakah neraka di dunia? Iaitu dicabut ketenangan hati dia. Maknanya cabut ketenangan hati, tak tenang dan sebagainya, itu adalah maknanya neraka di dunia. Sebelum Allah bagi seorang itu neraka di akhirat. Sebab itu kan, kalau kita melihat sejarah, Namrud contohnya kan, Namrud maknanya berhadapan dengan Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila tarikh dia 1800 tahun sebelum Masihi. Kita kan 2020 Masihi. 1800 tahun kurang lebih sebelum Masihi, ada satu orang raja bernama Namrud. Dan dia berhadapan dengan satu orang, iaitu bernama Ibrahim, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ikut, apa kurangnya Namrud? Apa kurang dia? Harta dia banyak, kan? Dia punya pengikut banyak, tentera dia banyak dan sebagainya. Apa yang ada pada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bukan ada tentera, bukan ada harta dan sebagainya. Tapi ketika Nabi Ibrahim AS mendapat wahyu, menyuruh kepada kaumnya, menyuruh pada Namrud, tiba-tiba dia rasa Nabi Ibrahim nak mencabar dan nak mengambil kekuasaan dia. Maka dia berusaha tangkap Nabi Ibrahim AS. Dia hidupkan unggun api itu sangat besar. Kemudian dicampakkan Nabi Ibrahim AS ke tengah-tengah api itu. Maka tiba-tiba Allah kata, kuni, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah kamu sejuk dan nyaman kepada Ibrahim AS. Jadi ketika duduk ke api itu, Nabi Ibrahim macam duduk ke aircon. Masya Allah, Allah SWT jadikan, maknanya tak ada apa-apa pun yang memudaratkan api itu, sedikit pun tidak memudaratkan Nabi Ibrahim AS. Tapi yang saya nak cerita kasih Namrud itu, apa kurangnya Namrud? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala maknanya tarik ketenangan pada dia? Kerana dia engkar dan mungkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum Allah Subhanahu Wa Taala nak menghancurkan seseorang, barang pertama yang akan dihancurkan adalah hati dia dulu.
hati dia dulu barang pertama yang dihancurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah tarik ke tengah hati, dia tak tenang, nak bunuh Nabi Ibrahim, tengok tu tak mati pula Nabi Ibrahim, Masya Allah. Jadi akhirnya dia jadi macam, kenapa ni, kenapa sebagainya. Kan? So maksudnya itu yang kita nak faham, bahawa ke tengah hati sangat penting. Tidak ada syurga yang didahulukan. Kita tengok Fir'aun. Fir'aun ni hidup zaman Nabi Musa AS. Bila tarikh dia 1300 tahun sebelum Masihi. 1300 tahun sebelum Masihi. Fir'aun ni gelaran raja bagi pemimpin Mesir, kan? Jadi dekat Mesir dulu, daripada dulu Mesir kuno, maknanya dia ada satu gelaran raja adalah Fir'aun. Okey. So jadi ada satu Fir'aun ni, ataupun ada satu raja ni dipanggil Fir'aun Ramses II. Okey. So jadi Ramses II ni orang yang mewarisi tahta, mewarisi kekuasaan dan sebagainya. Kan? Dia tengok Nabi Musa alaihissalam tak tenang. Dia rasa Nabi Musa alaihissalam ingin menghancurkan dia. Dia sebenarnya takut dengan bayang-bayang di sini ni. Allah cabut ketenangan ke hati dia tu. Kalau kita nak tengok ikut sirah, maknanya okey, ni saya cerita daripada awal kisah Nabi Musa AS lebih kurang 1300 tahun sebelum Masihi. Kita 2020 Masihi, 1300 tahun sebelum Masihi. Sebahagian ahli sirah menyatakan bahawa Fir'aun yang mengambil Nabi Musa AS sebagai anak angkat adalah Fir'aun ayah, Ramses I. Ramses I maknanya Fir'aun ayah. Fir'aun ayah, maksudnya ahli tukang telik dia kata ada satu budak daripada Bani Israel, maknanya budak Bani Israel ni dia tidak akan menghancurkan kerajaanmu. Maka Fir'aun Ramses I ni, mana ayah, mengisytiharkan supaya bunuh budak-budak bawah 2 tahun. 2 tahun lelaki bunuh. Maka tentera Jepun bergerak seluruh Mesir. Mana anak-anak yang lelaki bawah 2 tahun, maknanya dibunuhnya. Maka keluarga Imran, isterinya mengandung, lahir anaknya anak lelaki. Diberi nama Mushi ataupun Musha, ataupun bahasa Quran sebut Musa. Bahasa Yahudi dipanggil Mushi ataupun Musha. Maka maknanya maknanya takut supaya itu dibunuh. Maka anak ini diletakkan satu bekas, dihanyutkan dekat Sungai Nil. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bekas yang membawa anak ini masuk sampai ke tempat pemandian isteri Firaun bernama Asyafirti. Firti ni permaisuri lah. Dia ada Nafirti, Asyafirti dan Firti yang lain. So kita pun kalau nak jaga, kalau nak rasa macam putih-putih raja, letak Firti belakang tu kan. Kata nama kita Aminah Firti, Khadijah Firti. Apa satu? Mansuri. Okey. Jadi Asia Firti atau Asia dalam versi Islam Asia. Sampai dekat istana Firaun, tengok budak lelaki. Okey. Kenal dah. Kulit kenal, macam kita lah, kulit orang Melayu kan lain. Kulit orang Melayu kan sawo matang, kan? Mana sawo matang ni dia tak putih yang macam orang putih. Dia tak gelap macam mana orang Afrika. Maknanya orang Melayu ni kan dia ada kulit dia, umum dia orang Melayu, maknanya sawo matang kita panggil, maknanya kulit orang Melayu. Tengok ini kulit Bani Israel ni. Ini budak ni Bani Israel ni. Tapi Asia Firti ataupun Asia ambil budak ni jatuh hati. Asia tidak ada anak dengan Fir'aun, dia tak ada anak dengan Ramses. Maka dia ambil, dia bawa jumpa kepada Ramses. Maknanya Ramses I, Ramses yang mengarahkan bunuh ni kan, maknanya Ramses. Kan? Bawa dia kata, kan, Abang, setelah diterjemah bahasa Kelantan, Abang, boleh kau kita nak bela anak ini, Abang? Setelah diterjemah bahasa Kelantan, dia kata, Abang, boleh tak? Mula-mula Fir'aun kata, oi, tak boleh, ini anak Bani Israel ni, mesti kena bunuh ni dan sebagainya. Kita sedang cerita ketenangan hati, dan kita tengah nak ambil iktibar daripada kisah Nabi Musa dan Fir'aun ni. Okey. Kemudian
Akhirnya dipujuk, bang, boleh tak bang ya? Boleh tak? Nanti mungkin dia beri kebaikan kepada kita. Kan? Akhirnya Fir'aun Ramses I lembut hati dan membenarkan Asia Firti ataupun Asia untuk membela Mushi ataupun Musa. Kan? So, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kisah dalam Quran kekuatan orang perempuan. Orang perempuan ni, dari kekuatan ini Allah cerita tau. So, gunakan kekuatan orang perempuan ni. Apa dia? Orang perempuan ni, kekuatan dia adalah memujuk. Ini Allah sebut dalam Quran. Ini bukan saya sebut tau. Abewe. Oh, abewe. Boleh tak nak belah anak ni? Abe. Maksudnya, boleh tak nak belah anak ni? Ini Allah sebut dalam Quran, kekuatan orang perempuan adalah cakap baik-baik dan memujuk. Masya Allah. So ibu-ibu, akak-akak, kita-kita je. Yang beritahu lelaki kita, kita-kita je. Itu kekuatan orang perempuan Allah sebut dalam Quran ya. Maknanya sekeras Fir'aun pun cakap baik-baik. Sekeras Fir'aun pun lembut hati Fir'aun. Padahal dia raja, dia dah keluarkan arahan. Kan? Maksudnya maknanya bercakap baik-baik itu kekuatan orang perempuan. Kita je. Jangan sebut, jangan beritahu orang lain. Kita je. Okey. Jadi ibu kakak ayah-ayah saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Itu kekuatan yang Allah sebut dalam Quran. Jadi maknanya cakap baik-bagus, baik-baik itu akhirnya Ramses I maknanya jaga Nabi Musa ataupun Musa ni, maknanya dalam istana ya. Jadi maknanya apa kurang dia kan, apa bila geram macam mana cakap baik-baik lah, pandai-pandai lah kak pandai-pandai lah. Okey, so jadi maknanya maka Nabi Musa membesar dekat istana Fir'aun bawah Asia Firti. Okey, waktu itu Ramses ada anak kan, sekitar umur baru lahir juga maka diberi nama dia Ramses II. Ramses II. Pecah rasa ustaz. So kena cek. Okey. So maksudnya Ramses ni tadi, Fir'aun tadi, dia ada anak. Nama dia Ramses II. Jadi Ramses II ataupun putera ni membesar. Ramses II ni membesar bersama-sama Nabi Musa AS di dalam istana. Jadi bagi orang-orang luar, mereka ni semua tahu bahawa mereka tak tahu cerita ni. Jadi mereka ingat bahawa Nabi Musa adalah putera mahkota kepada Ramses juga. Mana ada dua. Maknanya Ramses II dan Mushi ataupun Musa ni. Mushi atau Musa ni maknanya ada dua putera mahkota ni duduk dalam istana. Orang lain tak tahu tau. Maknanya hanya Asia Firti, beberapa orang istana dan mana keluarga Nabi Musa lah. Okey. Besar kan? Besar mana besar dua orang ni, Ramses II dan Musa ataupun Mushi atau Musa dalam Al-Quran besar kan? Sampai satu hari sebagai putera mahkota, dia berdua ni memang ditrain hebat lah. Maka dia pun berjalan kat kota-kota kan. Satu hari ada orang menyindir putera Mushi ataupun Musa. Dia kata, wahai putera, kau tahu tak sebenarnya kau adalah Bani Israel. Terkejut Nabi Musa. Mana mungkin aku ni anak Fir'aun lah. Jadi ulama sirah kata, kenapa Nabi Musa ni lidah dia ni tak fasih sangat tau, macam pelak sikit kan? Sebab tu Allah SWT kemudian datangkan Nabi Harun AS. Nabi Harun ni memang petah kan? Ada kata ini satu bait lain, maknanya dia pernah termakan bara api. Maksudnya satu hari Ramses I ni tengok, cerdik budak Bani Israel ni, jangan-jangan dia ni kot. Jadi maknanya Fir'aun buat satu keputusan, okey, ini emas, ini api, aku nak tengok budak ni. Saya kata janganlah. Kalau dia ambil emas, aku akan bunuh dia. Maka Nabi Musa baik maknanya boleh berangkat ni. Nabi Musa datang nak ambil emas ni. Maka malaikat tepis, tangan dia ambil bara dan maknanya macam budak-budak kecil nak makan kan. Maka sebab tu lidah dia pelat. Tapi ada ulama sirah menyatakan bahawa kenapa lidahnya pelat, sebab dia memanggil Fir'aun tu sebagai ayahnya. Wallahu a'lam. Itu sebagai ulama tafsir. Okey. So jadi maknanya dia kata, dia kata putera,
Engkau tu sebenarnya Bani Israel. Oi, mana mungkin apa semua. Putera, cuba kita kulit kau. Kulit kau sama dengan kami tau. Maka balik dia terngiang-ngiang benda itu. Kan? Okey, Ramses II bukan anak Asia. Bukan Asia Firti daripada anak yang lain. Okey. Jadi dia balik, dia tanya mak dia, Asia Firti, mak, sebenarnya saya siapa? Maka mak dia bagi tahu sebenarnya engkau anak Bani Israel. Itu dia konflik. Bani Israel. Saya waktu tu kan macam hamba, dia tak terima lah. Tapi engkau adalah dibesarkan di istana ini, kau macam kami sebagai kami. Itu yang apabila satu hari ada pergaduhan antara orang Qibti. Orang Qibti ni bangsa Fir'aun tu, maknanya orang Qibti lah, dengan orang Bani Israel, bangsa yang rendah pada ketika itu. Maka Nabi Musa membela Bani Israel. Pergaduhan. Maka Nabi Musa ni orangnya memang gagah. Allah SWT kurniakan memang kuat badannya. Ditolak orang ni terjatuh dan meninggal bangsa Qibti ni. Bangsa Qibti tu meninggal. Maksudnya ditolak tu, ada yang kata ditumbuknya, maknanya tumbuk, maknanya ada dalam Quran, maknanya disebut sampai terbunuh orang itu. Maka kecohlah satu Mesir, putera mahkota membela orang Israel, mana Bani Israel daripada orang Qibti sendiri. Sebab orang ramai ingat dia adalah orang Qibti. Maka kecoh begitu, maka Nabi Musa AS maknanya sangat macam tak tentu arah. Akhirnya dia meninggalkan Kahirah dan naik ke Mesir, meninggalkan Mesir, naik ke arah utara, iaitu ke satu tempat bernama Madian. Duduk di sana. Jadi dekat Madian ada kisah, iaitu dia jumpa Nabi Shu'aib AS dan anaknya. Pendekkan cerita, nanti saya mungkin bawa cerita yang lain, macam mana akhirnya dia berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib AS. 10 tahun duduk di Madian. Ketika 10 tahun duduk di Madian, maka Ramses I mati. Naik Ramses II. Kali ini Ramses II naik, dia lagi teruk daripada bapak dia. Bapak dia suruh bunuh anak 2 tahun itu. Ramses II naik, dia mengaku Tuhan. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala kemudian maksudnya arahkan Nabi Musa untuk balik ke Mesir. Sebenarnya mula-mula Nabi Musa belum menjadi rasul lagi, belum menjadi nabi lagi. Jadi apabila dengar bapak dia maknanya bapak angkatnya, maknanya Ramses I meninggal, dia rasa macam sedih. Madian sekarang kat Jordan, maknanya kalau sekarang negara Madian kat Jordan. Dia dengar ayah meninggal, sedih juga sebab yang jaga dia. Dia kata, rupanya adik ni naik, dia ni raja. Maka aku nak balik Mesir lah, nak jumpa adik. Itu yang dia kata tak apalah. Dia cakap, dia minta izin dengan Nabi Shu'aib AS untuk balik ke Mesir, kan? Di tengah Mesir tu lalu Tur Sina. Di situlah Allah Subhanahu Wa Taala bagi wahyu, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, Ramses II, innahu tagha, dia itu telah melampaui batas. Tajuk kita ni ketenangan hati tau. Kan? Kita bukan maknanya bercerita saja. Nak ceritanya Fir'aun, Ramses II, adik-adik dia ni kan, melampaui batas. Idhab ila Fir'aun innahu tagha, dia itu telah melampaui batas. Maka sampai ke Mesir, dia pun pergi ke istana. Sampai pada permulaannya baik-baik saja. Dek, abang musyrik, kan. Mana pula lama kenapa abang pergi mana bang? Yalah, ayah tu dah meninggal kan. Yalah, mana pula kan. Jadi Nabi Musa AS bertemu Ramses II dengan 2 misi. Satu misi ketuhanan, maknanya ajak kepada agama Allah, agama Tauhid. Yang satu lagi, bebaskan Bani Israel daripada penghambaan. 2 misi. 2 misi. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu ke Fir'aun, dia tu tagha, dia tu melampaui batas. Kemudian dia berkata, dek, apa cerita ni dek, kau mengaku Tuhan dek? Maknanya Musa tanya pada Ramses II.
Dia kata, ya bang, sekarang saya telah berkuasa. Saya lah Tuhan bang. Oh, dia kata kan. Dek, tak ada Tuhan dek. Illallah malaikat Allah dek. Kan? Bang, tak ada. Saya lah Tuhan. Saya dah nampak sains-sains dia, tanda-tanda dan sebagainya. Jadi Nabi Musa AS tak apalah. Maknanya duduk dekat kehera tu, duduk dekat, tapi rumah sebagai putera mahkota, maknanya adalah rumah dia yang bagus dan sebagainya. Maknanya dia duduk di situ dan keluarganya, tapi hari-hari dia akan jumpa dia akan jumpa Ramses II. Hari-hari dia akan jumpa dia. Janganlah macam ni, kan? Tak ada sebagainya. Bebaskan Bani Israel. Mana boleh, kan? Balik pada Tuhan. Tak boleh. Jadi hari-hari. Kan? Sampailah akhirnya Musa kata, dek, kalau lah dia kata engkau ni menentang Tuhan, nanti Tuhan akan tunjukkan bala, dek. Tak ada, tunjuklah. Kan? Maka tengok, Allah tarik ketenangan. Maksudnya dah Tuhan, raja, dengan Tuhan, bangsa raja dah kuasa dah hebat dan sebagainya. Tapi apa dia? Kalau tak ada Allah nak bagi neraka dekat akhirat, Allah akan tarik ketenangan hati dia. Padahal semua ada pun. Tapi tiba-tiba rasa tak tenang hati dan sebagainya. Tak ada. Macam tak senang dan sebagainya. Allah SWT kalau nak bagi neraka dekat akhirat, maka dibagi neraka di dunia lagi. Itu dicabut ketenangan hati dia. Kemudian ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian, maka Allah Subhanahu Wa Taala mula menunjukkan satu persatu mukjizat. Allah SWT tunjukkan. Itu yang dalam Quran Allah sebutkan. Tiba-tiba dafadi', tiba-tiba katak banyak. Katak tiba-tiba membiak dengan luar biasa. Tiba-tiba katak penuh dekat istana dia. Semua apa ni? Semua katak. Katak. Gelilah kan? Katak. Maka Ramses kata, dia jumpa, panggil Musa ni. Panggil Musa ni. Kan? Nabi Musa pun datang ke sana. Aku dah cakap, kau ni ingat aku Tuhan kenapa? Bebaskan Bani Israel, terima agama tauhid, terima Allah, terima Islam, terima Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya maka kau akan selamat. Ginilah Musa. Kau doa kat Tuhan, kau tarik baliklah katak, nanti aku beriman. Maka Nabi Musa pun angkat tangan doa, katak tu hilang, hilang. Kemudian dah hilang, tipu. Taklah beriman juga. Allah SWT datang ke belalang. Apa belalang? Belalang makan tanam-tanaman. Kan? Panggil Musa. Bang, Musa, apa ni Musa? Bagilah engkau, maknanya panggillah aku beriman. Nabi Musa doa lagi, belalang semua hilang. Kan? Tak beriman lagi. Tiba-tiba air Nil menjadi darah. Sumber air di Mesir adalah Sungai Nil. Sungai Nil, sumber air Sungai Nil. Sampai sekarang pun sumber air dekat Mesir adalah Sungai Nil. Tiba-tiba Sungai Nil itu menjadi darah. Sampai tak boleh disumbai. Panggil Musa. Datang ni Musa, aku cakap dah beriman please beriman. Ayolah, aku doa lah Tuhan. Aku doa. Maka berdoa jadi air jadi biasa. Tak nak beriman juga. Hati tak tenang. Allah tunjukkan mukjizat pun tak ni juga. Kan? Sampai akhirnya Allah SWT tunjukkan beberapa mukjizat, kan. Jadi Ramses II ni dia ada waktu tu dah ada anak kecil, putera mahkota juga. Umurnya sekitar 2 tahun. Ramses II ni dia ada anak putera mahkota, umurnya sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Okey. Jadi bibi kakak tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian. Apa yang jadi sebab situ? Kita sambung esok. Aduh, Ustaz, orang tengah suspend ni kan. Kita sambung esok. Tak apa. Kita habiskan selagi yang boleh. Tadi kita mula lambat kan? Kita habiskan. Aduh, orang tengah suspend ni kan. Okey. Jadi ibu kakak tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian. Jadi Ramses II waktu tu dia ada anak kecil bawah umur 2 tahun. Akhirnya Nabi Musa kata, okey last kopi last kopi last. Kalau kau tak beriman,
kalau kau tak beriman, nanti Allah akan ambil nyawa siapa-siapa yang tidak beriman. Ambil siapa-siapa anak kecil bawah 2 tahun. Sebab apa? Dulu bapa Ramses I pernah arahkan untuk bunuh anak bawah 2 tahun. Kali ni Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi balasan. Siapa tak beriman akan bunuh, akan mati anak bawah 2 tahun. Macam mana bapa pernah cuba mengarahkan bunuh anak 2 tahun. Maksudnya macam mana? Maknanya berimanlah, please beriman, tolong beriman. Allah dah tunjuk banyak untuk maknanya tanda-tanda kebesaran Allah, tapi tak nak juga. Beriman dia, tak nak juga. Ini last. Tahu tak tarikh dia? Orang Yahudi, Bani Israel, orang Arab, orang Timur mengira tahun dengan kaedah bulan, macam kita kan ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sebenarnya kaedah bulan. Sebenarnya orang Jawa ada kaedah bulan. Orang Melayu kita ada mengira tahun dengan bulan. Ada 1 purnama, 2 purnama, ada nama-nama dia. Orang Thailand pun tahu dah tahun ni bulan. China pun bulan sebenarnya. Maknanya kiraan bulan. Orang Barat mengira tahun dengan kiraan matahari. Maksudnya sebenarnya Bani Israel dan sebagainya adalah kiraan bulan. Okey. So di maknanya bila tarikhnya adalah 9 Zulhijjah. Kalau sekarang ni 9 Zulhijjah, itu last Nabi Musa AS bertemu dengan Fir'aun. Maknanya bagi amalan, berimanlah, please berimanlah. Ini pun macam nak saudara aku tak nak mana dia korban. Macam bapa pernah arahkan bunuh Bani Israel 2 tahun, nanti akan kena macam itu. Bla 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 macam tu. Kau ni bla 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 apalah ni 9 Zulhijjah. Maka pada petang itu kan, pada 9 Zulhijjah, okey, 9 Zulhijjah, Nabi Musa AS panggil seluruh Bani Israel dan sama-sama beriman di kota Mesir. Okey, esok 10 Zulhijjah, maka semua orang buat korban, sembelihan korban, niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semua buat sembelihan korban di rumah masing-masing. Mana 10 Zulhijjah? Mana 10 Zulhijjah? Apa nama? Sembelihan korban dekat rumah masing-masing. Mana 10 Zulhijjah? Kan? Maka esok pagi, semua orang daripada pagi sampai petang yang beriman buat korban di rumah masing-masing. Semua buat korban masing-masing. Tak tahu sebab apa ni, tapi buat korban. Sebab itu ibadah korban disyariatkan pada 10 Zulhijjah. Disyariatkan balik kepada Nabi Isa AS, disyariatkan balik kepada Nabi kita Muhammad SAW. 10 Zulhijjah ibadah korban disyariatkan balik kepada Nabi kita Muhammad SAW bermula 10 Zulhijjah kan? Ibadah korban okey. So ini maknanya semua sembelih. Tak tahu ni, ini syariat. Maknanya daging, okey, daging agihkan sesama fakir miskin, boleh ambil makan untuk keluarga, ambil. Tapi 10 Zulhijjah. Maka pada malam itu datang malaikat bala. Mana-mana rumah yang tidak ada darah sembelihan korban, dia masuk. Ada anak bawah 2 tahun, semuanya, maknanya malaikat bala, malaikat maut ambil nyawa anak tu. Termasuk anak Ramses II. Termasuk anak Ramses II. Pagi-pagi Ramses II bangun, tengok anak dia dah meninggal. Oh, maka sedih satu, murka pun satu. Mana Musa? Kali ini biasa Nabi Musa yang datang kat dia. Kali dia turun. Mana Musa? Dia cari Musa. Musa pagi-pagi 11 Zulhijjah, ramai orang ada yang tidak beriman, daripada bangsa Kipti. Semuanya macam anak 2 tahun meninggal. Macam mana bapa tu pernah buat, sama Allah balas. Anak yang bawah 2 tahun meninggal. Maka Ramses II kata, apalah, kenapa? Kata dia, aku dah cakap dia, please beriman. Oh, kau nak aku beriman sangat, kau nak supaya Bani Israel ni maknanya bebas lah. Hari ni aku bebaskan Bani Israel, dah berambus kau semua daripada Mesir. Bani Israel sebenarnya, kenapa Nabi Musa tak boleh nak angkut dia Bani Israel? Sebab dia ada lafaz penghambaan. Dia ada lafaz penghambaan. Jadi apabila Nabi Firaun kata, hari ini aku bebaskan semua, berambuslah kau semua daripada Mesir, mana terlepaslah lafaz penghambaan tu. Terlepaslah lafaz penghambaan tu.
barulah Nabi Musa AS bawa semua Bani Israel untuk keluar daripada Mesir. Ke mana dia pergi? Dia menuju ke arah Baitul Maqdis. Ini yang Bani Israel semua 1300 tahun sebelum Masih, ya. Mana semua maknanya pergi bawa ke Baitul Maqdis. Maka mereka keluar. Bilangan mereka, ada setengah ulama kata 600,000, kan? Ada yang kata 100,000. Itu ada khilaf, kan? Ada khilaf. Itu ada khilaf. Ada kata 600,000 sebagainya. Tapi kalau kita pegang pandangan ulama sirah yang ramai 600,000, zaman itu 600,000 ramai, keluar ramai-ramai, macam kosong jugalah kota Kahirah tu, kan. Maksudnya mana keluar semua Bani Israel. Okey. Maka mereka keluar pada bermula 11 Zulhijjah. Keluar 11 Zulhijjah, keluar mana ramai-ramai, kan. Maka nak pergi nak daripada Mesir tu nak pergi ke nama Baitul Maqdis, mereka akan melalui Tur Sina, kan. Di situ ramai keluar, mereka akan lalu Laut Merah, mereka akan lalu Laut Merah untuk pergi ke Tur Sina. Jadi kalau kita pergi tengok peta, kan, daripada Mesir tu nak pergi ke Baitul Maqdis, mereka akan lalu ke maknanya Laut Merah yang nak menghubung ke Tur Sina, kan. Maknanya ke Bukit Tur Sina, kan. Maka pergerakan mereka tadi kan 11 Zulhijjah, kan, sampai lepas Zulhijjah, kan, Muharram, kan. Lepas Zulhijjah bulan Muharram, kan. Lepas Zulhijjah Muharram. Maka Fir'aun Ramses II ni sedih dulu, kan. Tak guna punya apa Musa. 1 Muharram Ramses II kata apa? Tak guna punya Musa dan Bani Israel. Tak apalah, alang-alang dah mati, baik semua mati. Ramses II kata, alang-alang mati, baik semua mati. Maka 1 Muharram Fir'aun kumpulkan semua tentera, jom kita kejar rombongan Musa ni, kita bunuh semua. 1 Muharram, kan? Jadi daripada Kahirah tu dia kejar Nabi Musa dah dekat sampai Merah. Lama dah 10 hari. Maknanya 10 Muharram. 10 Muharram, 10 Zulhijjah ke 10 Muharram cukup gerak kena sebulan. Lepas Zulhijjah lah Muharram, cukup gerak kena sebulan, Okey. Sampai 10 Muharram Nabi Musa tengok debu-debu dekat belakang tu. Ui, ini tentera Fir'aun ni. Alamak, macam mana ni? Belakang tentera Fir'aun, depan kita Laut Merah, macam mana nak buat ini? Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, idrib bi'asa kal hajar. Pukulkan tongkatmu, maka terbelahlah laut. Tarikhnya bila? 10 Muharram. Kalau bulan sekarang 10, kalau bulan Islam tu tarikh 10 Muharram, Orang Yahudi dah nama bulan dia, tapi memang 10 Muharram, Maka 10 Muharram itu pagi-pagi terbelah laut, bergerak Nabi Musa dan Bani Israel melintasi Laut Merah itu. Saya pernah menyelam di Laut Merah, Mana Laut Merah saya pernah menyelam. Kawasan situ tu dalam dia 60 meter tau. Ada yang 100 meter, maknanya kawasan situ, maknanya tempat yang Fir'aun tenggelam tu, kawasan situ tu, maksudnya dalam 100 meter, 150 meter, ada macam canyon dalam air, macam ni pun ada, Jadi maknanya bayangkan kalau terbelah tu canyon, maknanya terbelah besar tu. Maka mereka semua bergerak. Maka Fir'aun betul-betul sampai dekat laut tu, kan. Uish, terbelah laut pula ni, kan. Macam mana ni, kan? Maknanya nak masuk ke tak? Alang-alang mati, dia semua mati. Maka Fir'aun lead tentera dia, kan, pergi ke maknanya kejar Nabi Musa. Waktu tu Nabi Musa Bani Israel dah nak sampai hujung dah. Hujung belah Tur Sina sana. Bila Fir'aun dan Nabi Musa turun ke sana, sampai dah lepas sana, maka Allah Subhanahu Wa Taala, kan, mula katup air katup, Okay, macam mana cara air katup? Air tu katup mula daripada bawah. Macam tu, terbelah je ni, kan. Terbelah je ni. Faham? Biar ada apa sound effect sikit biar kita faham, Maksudnya di atas ni. Jadi katup pun mula daripada bawah. Jadi apabila daripada bawah,
Okey, katakanlah dalam dia 60 meter. Siapa biasa diving dengan saya, untuk lebih kurang 15 meter lah. 15 meter kita one breath untuk naik ke atas, 10 meter untuk naik ke atas, mungkin kita boleh. Tapi kalau tak pandai cara dia, kita tak boleh tahan nafas tau. Kalau tahan nafas, pecah paru-paru. Mana sebab tu, kalau dalam sekitar 10 meter, naik nafas, kan? Okay. Kat sini ada instructor diving. Okay? 60 meter, tak sempat naik atas. 60 meter tak sempat. Sekali pun sempat naik, dengan tahan nafas, paru-paru akan pecah. Kan? Sebab itu kenapa mereka bukan tak pandai berenang, kan? Bukan tak pandai berenang, tapi kenapa semua mati? Kenapa semua mati? Kan? Sebab bukan lemas tu semata-mata, tapi paru-paru tu, kalau kita tahan nafas daripada 10 meter, paru-paru tu boleh pecah. So ni maknanya naik. Maka ketika itu Fir'aun raja, memanglah ilmunya tinggi kan. Maka dia kata, Musa, tolong Musa, tolong Musa, amantu bi rabbi Musa, amantu bi rabbi Musa, amantu bi rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhan Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa. Kan? Aku beriman dengan Musa, kata Nabi, dapat kata Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima doa Fir'aun ataupun keimanan Fir'aun. Sebab apa? Sebab Allah kan Maha Pengasih, Allah kan Maha Penyayang. Kenapa Allah tidak menerima taubat Fir'aun? Taubat ni, takrifan taubat adalah at-taubatun nadamah. Taubat ini adalah penyesalan. Taubat adalah penyesalan. Jadi ketika Fir'aun dia kata amantu bi rabbi Musa, aku beriman pada Tuhan Musa, dia bertaubat. Dia bukan bertaubat sebab menyesal, dia bertaubat sebab takut. Sebab tu taubat tidak diterima. Sebab tu kenapa orang kalau dah roh sampai ke halqum, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina izin tanzurun, ketika kamu diperlihatkan, kenapa taubat tidak diterima waktu tu? Bukan Allah Maha Pengasih, bukankah Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih? Tapi sebenarnya apabila orang berada di halqum, dia dah melihat, oh ini balasan kau ke akhirat nanti, dia bukan bertaubat sebab menyesal. Sebab takrifan taubat adalah at-taubatun nadamah. Taubat itu penyesalan, tapi dia bertaubat sebab takut. Kalau orang masih bertaubat sebab menyesal, tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia taubat sebab takut mati. Amantu bi rabbi Musa. Sebab itu Allah SWT tidak terima. Allah tu Maha Pengasih, Allah terima taubat siapa-siapa pun. Tapi taubat itu adalah penyesalan. Sebab itu jangan tak kita meninggalkan taubat yang akhirnya takut kita taubat bukan sebab bukan sebab kita menyesal, tapi sebab kita takut. Taubat sama belacan. Okey, tu kan. Maknanya taubat sama belacan, masya-Allah. Okey. Sebenarnya tenggelamlah Fir'aun di Laut Merah, dan Nabi Musa AS bawa kaum dia menuju ke Baitul Maqdis. Itu pun satu cerita yang menarik perjalanan tu. Tapi saya nak cerita sampai situ saja. Nak ceritanya Fir'aun, apa kurang Fir'aun, tapi sebab dia tidak beriman, Allah cabut ketenangan hati itu. Itu kita tak nak dalam kehidupan kita tu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Yunus ayat 92. Surah Yunus ayat 92. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allahumma salli alaihi al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami kekalkan badanmu, wahai Fir'aun, untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika Nabi ditanya, mana mayat Fir'aun? Nabi pun tak boleh nak jawab. Sebab apa? Nabi bukan penggali kubur. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Tak tahu betul ke ada, wallahu a'lam. Tapi Allah kata, Allah kekalkan jasad Fir'aun. Ketika piramid mula dibongkar kurun ke-19, orang jumpa mayat Fir'aun, mana mayat raja-raja kan. Orang tak tahu raja mana satu ni. Maknanya orang pun tak tahu mana satu. Di antara mayat-mayat ini, orang menemui Ramses II. Di antara mayat-mayat ini, orang menemui Ramses II.
tengok-tengok dalam paru-paru dia ada kesan pecah dan ada kesan garam laut. Sebab itulah ahli ekologi juga mengesahkan bahawa Fir'aun ataupun maknanya Fir'aun yang di zaman Nabi Musa AS itu adalah Ramses II. Kerana kebanyakan mayat Fir'aun tu mayat Fir'aun tu kebanyakannya maknanya banyak dia, dan satu ada kesan pecah paru-paru dia dan ada kesan garam laut. Saya dulu Fir'aun dan betul dulu tahun 80-an, siapa sempat tahun 80-an, umur macam saya lebih kurang kan, tahun 80-an, maknanya dulu pernah ada pameran mumia dekat Museum Negara. Siapa pernah pergi dulu? Saya ingat tahun 80-an awal tahun 80-an, pameran mumia kan. Maknanya Ramses II tu dia dah jalan satu dunia dah orang tu jalan sampai kat Malaysia pun dah sampai tau. Betul tak Allah kata kami kekalkan mayat kamu untuk liman khalfaka ayah, untuk tanya, maknanya untuk tanda-tanda kebesaran kami. Sempat tak tengok pameran mumia tahun 80-an dulu lama tu saya waktu tu kecil-kecil ada rombongan sekolah pergi siapa pernah pergi? Ada pergi kan? Saya ingat lagi ada rombongan sekolah. Cikgu saya bawa tu budak sekolah cik kan. Dia cikgu kata, ni murid sekalian ini mayat Fir'aun ni. Oh, inilah Fir'aun cikgu ya. Inilah Fir'aun ni. Oh ya ke? Cikgu. Habis yang kecil tu itu rangka siapa pula tu? Oh, itu Fir'aun waktu kecil. Oh ya ke cikgu? Cikgu saya buat lawak. Cikgu, itu apa nama? Apa yang kecil tu apa pula tu? Oh, itu rangka doktor kecil. Oh, rangka doktor kecil. Yang ni ini rangka doktor besar. Oh ya ke? Dia kecil waktu tu. Macam mana boleh ada dua rangka kan? Ada cikgu saya ingat lagi. Okey. So dia maknanya dah satu dunia dah jalan Sekarang ni Ramses II berada di Museum Mesir. Siapa-siapa pergi Mesir boleh pergi ke Museum Nasional Mesir, ada kat situ. Boleh tengok kan. Saya kalau sekarang bila besar, mana saya betul belajar dekat sana, pergi dekat dekat Ramses II, saya tengok orang rapat muka dia kan. Dia punya hidung lain dan maknanya ahli mana perubatan kaji jenazah-jenazah mumia ni sebenarnya zaman itu telah ada pembedahan plastik surgery telah ada tau. Zaman itu telah ada. Diorang buat hidung dan hidungnya Fir'aun Ramses II tu memang dibelah dan dia ada lain sikit hidung dia. Pembedahan plastik telah wujud zaman tu mana telah wujud 1300 tahun dulu tau. Hidung dia agak tinggi sikit Saya tengok kan muka dia, kata besar-besar kita je ini Fir'aun yang Allah sebut dalam dan Nabi Musa ni kan. Oh, saya kata ini kau tiba-tiba bangun, amantu bi Rabbi Musa. Terkejut aku ni. Maknanya tengok kan. Sampai sekarang boleh tengok. Betul lah Allah sebut dalam Quran kan, kami kekalkan asal kamu Fir'aun litakuna liman khalfaka ayah. Maknanya untuk Allah jadikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala liman khalfaka, untuk warna kebesaran Allah, bagi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tu jadi bimbang kakak tentang sekalian kan. Okey, saya bukan cerita saja tau. Nak ceritanya macam mana, apa yang kurang Fir'aun tu. Apa kurang dia? Kau tak ada kurang apa-apa pun. Tapi tak tenang kan. Sebab apa? Orang yang Allah nak bagi syurga ke akhirat, Allah akan bagi syurga tu di dunia lagi. Apa syurga di dunia? Syurga di dunia adalah ketenangan hati. Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak bagi suatu neraka ke akhirat, Allah akan bagi neraka tu di dunia lagi. Apa neraka di dunia? Allah cabut ketenangan ke hati tu. Masya-Allah, kan? Okey. Telinga Hamzah ada kesan kena gigit kalau tak silap dia. Telinga dia. Telinga. Okey. Menarik Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah nak sambung lagi sini. Boleh insya-Allah kita akan sambung dan tapi bukan saja semata-mata cerita kan. Kita cerita dan ambil iktibar daripada kisah-kisah ini kan. 1300 tahun dulu ada plastik surgery. Yes, memang telah ada dah.
kan? Telah ada. Nanti saya boleh cerita banyak mana benda-benda yang kita tak pernah terjangka kan. Sebenarnya teknologi orang dulu kita ingat macam lekeh lah apa semua kan. Oh, ada ilmu-ilmu dan teknologi yang telah hilang dan kita tak tahu, kita hanya baru menemuinya semula sahaja. Contoh piramid kan, macam mana dia bina? Ui, tak ada orang mampu bina tau. Dengan piawaian yang sebenar. dia punya kiraan simetri dia tu betul. Dan kita nampak macam ini kan, batu dia besar-besar tinggi kereta tu, sebiji tu tinggi, besar-besar van tu batu tu dia boleh susun macam ini kan. Tak ada orang dalam dunia yang mampu buat balik piramid. Jepun cuba buat, runtuh tau. Tak ada siapa boleh buat, runtuh. Yang mampu buat piramid kan kita je. Tu ada kat Sanui piramid tu. Tapi bukan piawaian yang sebenar lah ya. Kalau piawaian sebenar tak ada siapa mampu kan. Gitu je kat Sanui piramid tu. Maksudnya ada benda-benda sebenarnya teknologi zaman dulu kita bukan invented kan. Kita bukan invent benda tu. Benda tu cuma kita dapat balik je. Teori matematik yang bagus-bagus kan, kita dapat balik je sebenarnya. Mereka tu semua yang mana dah ada teori matematik dan hebat-hebat sebenarnya, masya-Allah. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslim rahmatullah sekalian. Okey, kisah Asiah bukan Asiah dibunuh Yang dibunuh Masyitah. Tukang sikat dia. Nanti insya-Allah kita akan bincang, kita akan kongsikan banyak lagi cerita insya-Allah, dan kita kaitkan dengan pengurusan emosi, pengurusan jiwa gitu ya. Okey, jadi kesimpulannya, ibu kakak, ayah saya yang saya rasa, yang saya doakan kebaikan sekalian. Okey, apa lagi? Jadi maknanya kesimpulan dia, okey, dengan hati kita ni penuhkan dengan iman ya. Bentuk hati macam ni ya, betul tak? Bentuk hati macam ni betul. Bentuk hati ya. Macam ni ya. Lepas tu kita letak kat sini. Cia. Maksudnya bentuk hati ni kan. Hati ni dibentukkan macam ini sebab dia ada dua benda penting. Penuhkan hati dengan iman dan penuhkan hati dengan kasih sayang. Okey. Orang yang penuhkan hati itu dengan iman akan diberi ketenangan hati dia. Orang yang hatinya kurang iman akan mudah rungsing dalam hidupnya. Orang kalau hatinya kurang iman, dia akan mudah rungsing dalam kehidupannya. Okey. Penuhkan hati yang keduanya dengan kasih sayang. Orang yang hatinya kurang kasih sayang, maka dia mudah membenci. Hati kalau kurang kasih sayang, dia mudah membenci. Lepas tu jangan tanamkan pada anak-anak kita benda-benda kebencian. Sebab orang yang hatinya ada kebencian, dia mudah membenci kan? Orang yang hatinya ada kasih sayang, dia mudah untuk menyayangi orang lain. Kalau kita tak dapat kasih sayang daripada manusia, penuhkan kasih sayang dengan sayang Allah dan juga Rasul. Mulakan dengan kasih sayang Allah dan Rasul. Okey? So maksudnya hati kita ni. So maknanya dengan keimanan akan mendatangkan ketenangan, dan kasih sayang akan mendatangkan persaudaraan ataupun ukhuwah Islamiah. Ini yang Allah sebut, kamu akan ditimpa kehinaan kalau tidak ada hablum minallah dan hablum minan nas. Iman dan juga maknanya kasih sayang tu. Hablum minallah dan hablum minan nas. Kalau kita akan hilang ketenangan dalam kehidupan itu kalau tak ada dua benda ni. So maknanya penuhkan dua benda ni kan kat hati kita. Cia. Ini betul, tapi betul tau. Saya cuma saya gurau je, tapi benda tu betul penuhkan hati dengan iman dan kasih sayang. Masya-Allah. Okey, sekian saja. Terima kasih kerana berkongsi pada pagi yang berbahagia ni. Insya-Allah tekan butang share. Wawarkan untuk follow IG Ustaz Amin, Ustaz Amin Official. Kemudian boleh subscribe YouTube Ustaz Amin. Banyak benda-benda yang menarik yang boleh kita kongsikan di sana tu insya-Allah. Okey, insya-Allah jumpa lagi pukul 10 malam ni. Kita ada tetamu lagi pada malam ini, kita nak kongsikan Jadi sebenarnya saya ajak tetamu pada malam ini sebenarnya adalah untuk kita tengok side pengurusan emosi apa dia. Kita dah dengan Ustaz Aslin macam mana pengurusan emosi orang sakit. Kita ada malam tadi dengan Abang Adam Khori kan, mana kita nak tengok maknanya pengurusan emosi bagi orang yang baru masuk Islam, macam mana dia mengatasi cemburuan orang dan sebagainya. Malam ni ada tetamu yang menarik kan. Tajuk malam ni adalah pengurusan emosi ketika senang dan kaya
Okey, senang dan susah lah kan. Maknanya satu orang ahli businessman yang berjaya, saya akan ceritakan dekat iklan saya insya-Allah. Siapa dia? Tunggu. Tunggu. Siapa dia? Tunggu. Kita tengok macam mana pengurusan emosi. Ketika kaya jangan sombong. Ketika susah jangan mengeluh, kan? Kaya jangan sombong, kaya syukur. Ketika susah kita redha, kan? Maksudnya macam pengurusan emosi demikian itu insya-Allah, kan? Video-video semalam boleh tengok dekat IG saya. Sekarang ni IG benarkan untuk maknanya saya save perkongsian tu sejam-sejam lah. Sejam lebih lah. Alhamdulillah, kan? Maknanya taklah IGTV ya. Tapi boleh tengok dekat IG Ustaz Amin, ada tu boleh tengok, kan? Malahan kalau dekat IG tu kita boleh cepat-cepat kan? Kita rasa macam nak cepat-cepat boleh cepat-cepat kan, kan? Kalau tengah live ni tak boleh cepat kan? Dengar lah, mengantuk pun dengar je. Kita boleh cepat-cepat kan? Mana isi-isi penting tu insya-Allah. Masya-Allah. Okey, sekian insya-Allah. Jumpa malam ni, kan? Kita akhiri dengan doa dan tasbih kafarah. Doa sama-sama aminkan, tasbih kafarah sama-sama ikut. Saya buatkan qasidah itu biar kita senang ikut dan senang kita hafal, biar kita boleh sudahi start baca ilmu tu dengan tasbih kafarah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Permudahkanlah urusan kami ya Allah. Bantulah apa yang kami buat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami daripada balak dan wabak ya Allah. Belalah orang susah di kalangan kami ya Allah. Kurniakan rezeki yang melimpah kepada kami semua ya Allah. Berikan kesabaran orang yang kehilangan kerja dan gantikan dengan lebih baik kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami daripada wabak dan penyakit ya Allah. Peliharalah negara kami dari perkara-perkara yang tidak baik ya Allah. Satukan hati-hati pemimpin kami ya Allah. Satukan hati-hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kebaikan-Mu di dunia ya Allah. Kurniakan kebaikan-Mu kepada kami di akhirat ya Allah. Dan hindarkan kami semua daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. InsyaAllah macam didodoi. Alhamdulillah. Bacakan doa ni sama-sama, dodoi anak, dodoi suami, dodoi isteri. Jadi mendapat keberkatan insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.